Bersama dengan Siti Ramizah dari daerah Tutong. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hani dan juga Wali. Selamat pagi kembali. Apa khabar Ramizah? Pagi ini sihat sahaja kah? Alhamdulillah saya dalam keadaan yang sehat juga pada pagi ini. Alhamdulillah ya. Baik Ramizah, isu yang kita bangkitkan pada hari ini adalah mengenai dengan isu kesihatan ya. Ini kerana di kesempatan terakhir nanti di dalam pengisian Rampai Pagi, kita ini ada sedikit wawancara memperkatakan mengenai dengan Hari Kesedaran Kanser Sedunia ya. Jadi sebut-sebut mengenai dengan kesihatan ini, kita melihatlah menerusi pakej-pakej program yang Ramizah salurkan ya dan juga sampaikan kepada penonton-penonton kita ni. Memang sihat dan juga aktif kita lihat Ramizah dengan aktiviti-aktiviti fizikal dan juga aktiviti-aktiviti kesukanan. Mungkin ada tips ya ataupun perkongsian menarik yang boleh dikongsikan kepada kami berdua dan juga penonton-penonton kita ni agar kekal aktif khususnya dalam kegiatan fizikal sebegini. Alhamdulillah, sebetulnya terima kasih juga kepada rakan segas ya, Wali dan juga Hani. Dan sebetulnya saya memang seorang yang lebih gemar dan aktif dalam melakukan senaman dan juga aktiviti merantasi hutan yang kita ni sinonim dengan perkataan hiking lah ya. Jadi kalau antara tips kalau kita ni untuk sentiasa mengekalkan aktif itu, pastikan kita ni ada masa dan kita ni tahu untuk mengatur masa kita ni setiap hari. Walaupun kita ni sibuk dalam kerjaya kita ni setiap hari itu, pastikan masa itu diluangkan. Tidak banyak pun, kalau dapat dalam 30 minit kita ni membuat aktiviti. Kalau saya selain hiking di hujung minggu, pada hari-hari kebiasaan itu, daily days itu, saya akan melakukan aktiviti senaman seperti spinning ataupun trampolin, ataupun kita ni akan membuat FBX Extreme class dan macam-macam lagi sebetulnya. Jadi itulah antara tips yang dapat saya katakanlah untuk sentiasa mengatur masa auda dengan terperinci dan teratur. Mungkin boleh kongsikan Ramizah, kalau satu aktiviti yang dapat kita ni lakukan bersama sebagai warga keluarga Rampai Pagi, antara yang telah pun dikongsikan tadi, katanya ada spinning, hiking dan sebagainya. Kalau ada satu yang boleh kita ni pilih untuk dilakukan bersama, apa? Mungkin kalau yang lebih senang lah untuk kita ni melakukan aktiviti bersama, mungkin dapat membuat aktiviti trampolin. Ataupun senang ke trampolin? Kerana trampolin sebetulnya senang, tetapi mestilah tahu untuk mengimbangi balance kita ni punya badan itulah kalau kita ni berada di atas trampolin tersebut. Wow, main bouncer saya mahu. Sama sedikit lah. Akan saya fikirkan kembali lah. Mungkin takut kesannya kepada trampolin tersebut bukan kepada diri. Baik, Ramizah, setelah melakukan aktiviti sukan ni kan, kita ni pastinya merasa letih. Adakah perkongsian ataupun tips bagaimana kita ni laju recovery ataupun kekal sihat untuk melakukan aktiviti sukan selepas itu? Okey. Jadi kalau kita ni kan untuk memastikan recovery kita ni itu pada tahap yang maksimum, kita ni mesti mengamalkan pola makanan yang sihat. Kalau kita ni mengambil pola makanan seperti karbohidrat dan protein yang sememangnya memang cukup untuk badan kita ni, jangan lupa juga untuk mengambil pengambilan fiber dan juga vitamin seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Setiap pagi kalau saya mesti makan buah-buahan. Kalau bukan apple, mungkin makan orange. Jadi vitamin C dan juga fiber adalah dua yang penting untuk sentiasa menjaga dan memastikan kita ni pulih semula dan dapat kembali aktif selepas melakukan aktiviti-aktiviti sebegini. Perkongsian ilmu yang amat bermanfaat dan insya-Allah dapat kita ni praktikan bersama. Terima kasih Siti Ramizah atas perkongsian tersebut dan pastinya penonton kita ni indah sabar. Apa bahan yang akan dibawakan dari daerah Temburong? Jadi kita persilakan. Baiklah, terima kasih rakan segas kita Wali dan juga Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Auda kerana setia bersama dengan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Temburong untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Jumaat, hari yang penuh berkah, penghulu segala hari, 3 Februari 2023 Masihi ya. Selamat pagi dan salam ceria kepada Auda semua. Diharapkan agar Auda semua berada dalam keadaan sehat sejahtera hendaknya ya. Dan Auda seperti biasa dalam pertemuan kita ini akan ada info semasa dan juga bahan visual yang akan kita kongsikan bersama
bersama. Sebelum itu, ingin kita kongsikan keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekan Bangar untuk pagi ini berada dalam keadaan baik dan cerah. Namun, apa yang kita harapkan, segala perancangan yang akan dilakukan pada hari ini agar semuanya berjalan dengan lancar sahaja ya. Dan info semasa yang ingin kita kongsikan mengenai acara Ketempurung Pisai yang akan kembali lagi di bulan Februari ini yang akan diadakan pada 16 Februari sehingga 19 Februari 2023 sempena sambutan Hari Kebangsaan kali ke-39 tahun, yang mana pada ketika ini juga pendaftaran masih lagi dibukakan untuk petak jualan bagi orang ramai, dan pendaftaran ini akan ditutup pada 9 Februari 2023 iaitu pada pukul 12.30 hari. Dan kepada auda yang ingin mengetahui maklumat lanjut, bolehlah menghubungi ke talian 5221 110 melalui Amalina Chapri atau Nazmi Abdullah ya. Dan auda ingin kita kongsikan juga mengenai majlis penyampaian sijil lantikan Ketua Kampung Ratai Mukim Bokok, Ketua Kampung Puni dan Batang Tuau Mukim Bangar, Ketua Kampung Sibut dan Sumbiling Mukim Almo Daerah Tempurung, insya-Allah akan diadakan pada 8 Februari 2023 ini bersamaan dengan 17 Rejab 1444 Hijrah iaitu pada hari Rabu, dan acara ini akan diadakan bermula di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar Daerah Tempurung, insya-Allah pada pukul 8.30 pagi nanti ya. Dan kepada auda yang terlibat, semoga auda dapat memastikan ya apapun perancangan yang akan dilakukan pada hari tersebut. Dan auda, untuk seterusnya kita terus menyaksikan bahan yang telah pun dimuatkan mengenai kuih pau. Kita sediakan bersama. Kuih pau juga dipanggil sebagai bauzi, bau, bau, humbau, nunu, bausok dan pau. Merupakan sejenis kuih yang diperbuat daripada tepung dan yis. Diuli dan dibentukkan bulat yang mempunyai inti di dalam, sama ada manisan atau berdaging atau sayur-sayuran. Teknik popular untuk memasak pau ialah dengan menggunakan cara mengukus. Selain menggunakan teknik mengukus, bagi kebiasaan dari masyarakat negara lain, teknik memasak secara goreng dan bakar juga boleh dilaksanakan. Tepung asas yang selalu menjadi pilihan ialah gandum. Namun, penggunaan tepung khusus atau tepung pau menjadi pilihan kerana komposisi tepungnya iaitu kadar kelembapan dan kandungan abu yang membolehkan tekstur warna putih salji dan bentuk fizikal yang gebu terhasil. Peralatan untuk mengukus seperti pengukus buatan dari buluh umumnya digunakan pada zaman dahulu. Penggunaan panci steamer yakni kukusan dijadikan dasar atau tempat meletakkan air untuk membolehkan proses pengawapan air berlaku. Air yang diletakkan hendaklah dibiarkan mendidih terlebih dahulu. Setelah itu, barulah pau diletakkan untuk dikukus. Bagi mengenal pasti jenis-jenis pau yang dimasak, biasanya setitik pewarna diletakkan di atas pau bagi menandakan jenis inti yang terdapat di dalam pau tersebut. Pada lazimnya, kuih pau akan dihidangkan panas-panas, yang dibuat secara segar ataupun yang sejuk beku. Berapa sudah umur kita ni, Pak? 82. 82. 82 sudah. Jadinya jadi biro wanita ni berapa lama sudah kita? Biro wanita ni lama sudah, tapi tidak ku tahu tahun berapa yang. Oh, lama. Anu kita, Masih kita aktif sampai ni. Ya, berapa tahun ada kan sudah. Oh, batas sudah. Macam hari ni membuat pau sampai dari pagi. Sampai dari pagi daripada pukul 8.30 sampai 12.30. Kita yang bahagian apa tu?
membuat anunya? Nah, diorang yang membantu. Kami bagian membuat menemukan, mengisi, membagi bintik, buat dalam mangkoknya. Sudah masak, buat dalam butak, mengantik, masuk masing-masing. Selesai itu tuh? Selesai itu. Dijual betul? Dijual ada. Kadang-kadang ada orang Bali dijual orang kadai, di kadainya, kadai bosannya. Ada juga yang menambah. Apatah harapan kita kalau macam untuk orang muda, Pak? Lihat-lihat di sini ni orang tua-tua. Tuanya itu diharapkan sepatutnya yang muda yang ikut macam ini mengganti orang tua. Ini orang muda ya tidak akan mau sebabnya tidak banyak dia punya pendapatan itu. Dia orang akan mau akan bekerja. Tapi ada juga baiknya nih, Bu. Ada penendada kerja di rumah. Pilihan inti yang bervariasi dan sepadan dengan selera orang ramai. Antaranya ialah kacang hitam, kelapa, corned beef, daging dan ayam. Peluang yang ada tidak mungkin akan saya lepaskan begitu sahaja. Keseronokan ketika bersama dengan beberapa ahli biro wanita dari MPK Kampung Puni Ujung Jalan membuatkan saya berkeinginan untuk mempelajari cara pembuatan kuih muih dari hasil produk MPK Kampung Puni dan Ujung Jalan. Inilah yang menjadi hasrat dan harapan Babu Haji Hamzah, seorang yang sudah berumur 82 tahun, keinginannya untuk melihat generasi muda, belia dan dewasa aktif dalam memajukan produk-produk kampung, iaitu Kampung Puni dan Kampung Ujung Jalan.